رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada malam ini untuk kesekian kalinya dalam kuliah khas online di bawah tajuk Lemah Iman, Apakah Punca dan Penawar, ditaja oleh grup Infaq Masjid Darsa 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati semua para penaja kita, diterima amal soleh mereka, didekatkan mereka dengan syurga, dijauhkan daripada neraka, diakhirkan hidup dengan iman dan taqwa. Muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, yang pertama sekali, iman itu sifatnya ialah yazid wa yanqus. Apa dia makna yazid wa yanqus? Maknanya bertambah dan berkurang. Iman itu sifatnya bertambah dan juga berkurang. Iman yang bertambah tidak berkurang ialah iman Rasul-Rasul, Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Iman yang tak bertambah dan tak berkurang, stabil je, iman para malaikat. Sementara iman orang yang beriman, orang mukmin, bertambah dan juga berkurang. Maksudnya ada masa iman kita bertambah dan ada masa iman kita berkurang. Kita harap kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita mati itu iman kita sedang bertambah. Moga-moga Allah lindungkan kita dan selamatkan kita semua daripada mati dalam keadaan iman kita tengah duk menurun, iman kita tengah duk kurang. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Itu harapan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, ada orang mati tengah semayang, tengah sujud. Ada orang mati tengah baca Al-Quran. Ada orang mati tengah berqiyamul lail. Ada orang mati tengah baca khutbah. Itu contoh-contoh orang yang mati iman tengah duk naik. Jadi sesungguhnya kita sangat bimbang. Iman kita turun. Bila iman kita turun, kita mula jadi malas nak buat ibadat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang beriman yang paling dia takut ialah iman dia menurun, dan dia sangat berharap iman dia meningkat dan bertambah. Ada tak cara nak bagi iman ni dia tidak menurun? Ada. Iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan kita beristiqamah dengan satu amalan. Dan amalan itu adalah amalan yang paling kita sayang sekali. Bila mana kita ada satu amalan yang paling kita sayang, jadi kita tak akan tinggal amalan tu. Jadi kita akan buat macam mana pun kita akan buat. Contohnya sunat duha 2 rakaat. Dia sayang sungguh, sekali mana dia tak semayang duha, dia teringat semayang duha, dia mesti buat. Dan kalau terlepas duha, dia akan qada duha. Begitu juga ada orang yang sangat sayang semayang tahajud. Macam mana pun dia mesti semayang tahajud. Dia tak akan tinggal setiap malam solat tahajud. Jadi kalau dia tinggal, dia rasa sedih teramat. Maka tahajud ialah yang paling dia sayang sekali. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bagi ada satu amalan yang kita buat, kita tak tinggal, maka iman kita akan jadi, dia tak naik sekalipun tak naik, dia tak turun. Jadi dia duduk separas, dia stabil, dia konsisten, dia istiqamah. Bagi ada amalan tu, amalan yang paling kita sayang sekali, insya-Allah. Okey, kita nak tahu apa punca iman kita menurun. Iman menurun dengan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Maksiat ni jangan lazat lakukan maksiat. Maknanya suka buat maksiat, bahkan lazat dengan maksiat menyebabkan iman akan turun. Sayangi diri kita, sayangi hati kita, sayangi jiwa kita. Jadi macam mana kalau kita dah melakukan maksiat, cepat-cepat bertaubat. Jangan duduk dalam maksiat. Maksiat menyebabkan iman kita turun. Jaga. Dan melakukan perkara yang haram. Jadi kita kena anggap maksiat dan perkara haram itu ialah merupakan pemusnah kepada hati dan jiwa kita. Jaga. Akan menurunkan iman. Na'udzubillah min dzalik. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iman ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan menurun pada saat hati kita keras. Pada saat hati kita keras. Macam mana kita tahu hati kita keras? Kita tak terkesan dengan tazkirah. Tazkirah ni bagi orang yang beriman, dia akan memberi kesan dalam jiwa dia. Dia akan memberi manfaat kepada jiwa dia. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah, berikan peringatan, kerana memberi peringatan itu sangat bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi tazkirah ni kalau diberi, kita rasa keras, tak rasa apa, berarti iman kita dah turun. Tapi kalau dengar tazkirah, kita respon macam ni, Allah, berarti iman kita tengah duduk atas.
no? Lagi-lagi tengah tazkirah kena ayat mata kita, hati kita lembut, iman tengah duk naik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ni sangat bimbang hati kita keras. Selawat kena selalu melembutkan hati, zikrullah kena ada untuk melembutkan jiwa. Jangan bagi kosong hati dan jiwa kita daripada selawat dan juga zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita buat ibadat yang kita buat tak terbaik, lebih kurang lah. Orang kata halai balai, orang kata buat ibadat jadi halai balai. Nak bagi cepat habis lah, berarti iman tengah duk turun. Kalau kita nak buat ibadat, kita rasa nak buat terbaik, berarti iman kita tengah duk naik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita buat ibadat, fikiran kita melayang, pi mata, tak tumpu pada Tuhan, tak terkesan dengan ibadat, berarti iman kita tengah duk turun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanda iman kita turun, kita malas nak buat ibadat. Kita malas nak buat ibadat. Contoh, orang kalau iman dia kuat, dia cuh bangkit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, banglah. Tapi kalau iman dia turun, dia buat kerja lain dulu, dia tak besar panggilan Allah. Dan Allah kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tapi tak rasa besar pun Tuhan. Besar lagi kerja buat dia, berarti iman dia tengah duk turun. Takut macam tu. Tengok iman turun, mati. Na'udzubillah minal. Bimbang. Ini kita minta Allah selamatkan kita semua. Amin. Wassalamualaikum Muhammad. Jadi subhanallah, lagi tanda orang yang lemah iman, hati dia sempit, tak seronok. Dia orang beriman ni, dia kena duduk seronok selalu, bahagia dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bila mana sampai ada kala masanya hati dia sempit, rasa macam tak syok lah. Orang panggil tak ada mood. Tak ada mood. Tak ada mood. Nak buat apa malah. Tu iman tengah duk turun tu. Kita ni iman macam mana kita tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Lagi tak terkesan dengan bacaan Al-Quran. Dia baca pun dia tak rasa apa, orang baca pun dia tak rasa apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi sallallahu alaihi wasallam ni, iman turun ni kita hilang daripada pandangan Tuhan. Itu makna dia. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malah ataupun lalai daripada zikrullah dan doa. Jadi kita lebih suka nak scroll handset banyak daripada Al-Quran dan zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau berdoa tak sungguh-sungguh, dia ni doa ni sekalipun tak di mulut tapi di hati tu tak sungguh. Seperti mana kita kena jadi, seperti mana tak sebut pagi tadi, kita dengan Tuhan ni kita kena jadi seperti ibu, seperti anak dan ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan pun kalau kita tak bersungguh, dia tak bagi. Kalau kita bersungguh, dia akan bagi, insya-Allah. Sebab itu Allah sebut, ana inda dhanni abdi bi. Aku berada pada sangkaan hambaku denganku. Kalau hambaku menyangka ataupun kata aku boleh bagi, aku akan bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanda lain, tak rasa marah kat diri sendiri ketika diri sendiri buat maksiat. Satu masa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada saat dia memerintah jadi khalifah,
satu malam menjelang sepertiga malam yang terakhir, dia pergi ke masjid Nabi. Bila dia pergi ke masjid Nabi, dia dengar satu orang duk merintih di masjid Nabi, menangis dan merintih. Dalam doa dia, dalam rintihan dia, dia mencerca diri dia sendiri. Dia mempertikaikan diri dia sendiri. Dia kata, aku bodoh, aku jahil, aku banyak dosa, aku. Jadi ketika tu Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, siapa dia ni? Tak pernah dengar suara macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masjid Nabi pula gelap. Bila orang dah balik, lampu ditutup, dipadam. Jadi esok ada orang yang mai, dia akan nyalakan balik lampu-lampu masjid. Jadi waktu tu dia main sorang-sorang. Dia duk mempertikaikan diri dia. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu nak tahu siapa dia ni. Siang esok, bila siang, barulah dia tahu, oh, rupa-rupanya Amir yang datang daripada Azerbaijan, negeri yang jauh di Asia Wusta. Tu sifat orang yang iman dia tinggi. Jadi dia selalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memarahi diri dia ketika mana dia buat maksiat. Bahaya maksiat ni. Maksiat ni bila mana kita buat, dia seperti kita mempersiapkan alat untuk menyiksa kita di akhirat esok. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham tak? Jadi orang jangan buat pekakeh nak menyiksa diri di akhirat esok. Orang buat maksiat adalah orang yang mempersiapkan pekakeh nak siksa diri di akhirat esok. Itu umpamanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, seterusnya tanda orang yang lemah iman, kalau buat ibadat nak tunjuk orang. Ibadat tu hak Tuhan, tapi nak tunjuk ke orang. Maknanya dia buat ibadat bukan kerana Allah, dia buat ibadat kerana orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, tanda orang lemah iman, dia main satu perasaan kedekut nak sedekah. Tanda-tanda. Hari dia iman dia kuat, dia sedekah. Waktu saat iman dia turun, dia rasa malas nak sedekah. Itu tanda orang tu duduk dalam kelemahan iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kedekut ni menjadikan seorang tu tak mahu keluar duit untuk dia nak belanja di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan infak dan sedekah seperti yang kita sebut tadi, dia ialah suatu yang sangat penting untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Orang yang rajin banyak sedekah akan terselamat daripada bala. Sebab itu kita hari-hari kena sedekah lepas subuh, supaya kita selamat daripada bala hari itu. Allahumma salli ala sayyidina. Hari itu kalau kita mula hari dengan sedekah, jadi kita akan selamat daripada bala pada hari itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang seterusnya tanda orang tu sedang duduk dalam kelemahan iman, dia cakap yang dia tak buat. Dia cakap macam lain, dia buat macam lain. Berarti dia pun tahu, aku ni teruk lah, aku cakap macam lain, aku buat macam lain. Berarti dia sedang duduk dalam iman yang lemah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanda orang lemah iman, nak buat sesuatu dia tak fikir dosa ke pahala. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi orang yang tinggi iman, dia fikir, nak buat ni benar dosa ke benar pahala. Orang yang lemah iman, dia redah. Dia tak kira dosa, dia tak kira pahala. Yang penting hak dia nak tu dia buat, sekalipun benda tu benar maksiat. Auzubillah min dzalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya tanda orang yang lemah iman, dia tak ada warak. Warak ni tak berani. Mana warak ni maknanya alladzi qama ala hududillah, orang yang berjalan ataupun berdiri di atas landasan Allah.
warak. Contoh duit, dia tak tahu duit ni duit dia ke duit siapa. Dia ni berdari masjid, dia dapat duit dia berbelah kanan, duit masjid dia berbelah kiri. Tapi ramai sangat orang bagi Allahumma salli Muhammad, dia pun confused. Duit hak ni hak tengok duduk kat sini, hak duduk atas ni, hak ni duit aku ke duit orang bagi untuk masjid. Dia berdari masjid, akhirnya semua yang ada pada dia tak ambil, pergi kat masjid. Dia takut, dia warak. Allahumma salli ala sayyidina. Orang yang tak warak sangat bahaya, dia mungkin termakan perkara yang haram kalau tak warak. Jadi makan benda haram, tempat dalam syurga tak ada tempat. Kalau makan benda haram, nama dah ada dalam syurga, potong list dia, potong list, potong daripada menjadi penghuni syurga, tak ada tempat. Kalau makanan yang kita makan menjadi darah daging kita, auzubillah min dzalik, kena warak. Nak makan di kedai, tengok siapa masak. Nak makan di kedai, pastikan yang masak itu orang yang peduli pada perintah Allah. Tudung pun tak pakai, nak makan, no? Tak kasar kotor lah orang yang tak pakai tudung masak. Kalau tudung pun tak pakai, sembahyang kita tak tahu macam mana. Sembahyang ni Tuhan terima kepada orang yang patuh pada dia. Kalau sembahyang buat jahat, buat maksiat, berarti sembahyang tu sah tapi Tuhan tolak. A'maluhu mardudatun la tu'malu, amalnya tertolak, amalnya ditolak, tak diterima oleh Tuhan. Sebab sembahyang ni inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sembahyang itu mencegah fahsya dan mencegah munkar. Tapi kalau sembahyang dia buat jahat, berarti sembahyang tu di-reject oleh Tuhan. Sembahyang ni kalau dia sembahyang, kita sembahyang betul, kita tak sanggup nak buat jahat. Tapi kalau gamak juga buat jahat, na'udzubillah min dzalik, makna sembahyang kita tak berkesan dalam hati kita. Waktu tu iman kita turun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita bila iman turun, kita kena tangisi diri kita. Dan iman kita turun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara lain, orang yang iman dia turun, dia memperkecil-kecilkan kebaikan. Memperkecil-kecilkan kebaikan. Amal kebaikan ni pada kita, ya, kita kata kecil, pada Tuhan tak kecil besar. Sebab walaupun amalan tu kecil, tapi siapa yang bagi kita buat baik? Allah. Memperkecil-kecilkan orang, memperkecil-kecilkan kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu tanda dia. Antara lain, tanda orang iman dia turun, dia tidak mengambil berat terhadap nasib umat Islam. Orang banjir, orang kena tembak, umat Islam kena tindai, apa semua, dia tak peduli, dia kira dia ya. Tapi kalau dia peduli pada nasib umat Islam, kita akan dapat kemanisan iman. Iman tengah duk naik. Pada tahun 89, Bismillahirrahmanirrahim, ataupun pada tahun 90, waktu tu saya di Mesir. Waktu itu berlaku pencerobohan terhadap Masjid Babri, mana dengar? Di India. Masjid tu orang Hindu, Sayyidina Muhammad meruntuhkan Masjid Babri sebab mereka nak mendirikan kuil mereka. Umat Islam ramai yang syahid mempertahankan masjid. Tapi oleh kerana negara tu negara kafir, negara Hindu, jadi robohlah Masjid Babri. Jadi kami waktu tu di Mesir, saya dan dalam 10 orang kawan, kami menangis bila mana tengok Masjid Babri diruntuhkan. Orang buat video tunjuk, menangis. Jadi maknanya kita prihatin terhadap nasib umat Islam. Menangis ni bukan paksaan, tapi rasa. Kita rasa seperti mana mereka rasa. Jadi bila mana kita merasai seperti mana dirasa oleh umat Islam, ketika tu kita akan dapat kemanisan iman. Iman tengah duk naik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tengok video Palestin, apa yang Yahudi tak buat pada umat Islam, kita rasa simpati. Kita tengok video, kita menangis, ya Allah. Jadi kita akan dapat kemanisan iman. Tapi kalau tengok video, tengok macam tu ya, kita tak rasa apa, berarti iman kita dah turun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian tak ada rasa nak khidmat pada Islam. Walaupun kita buat ibadat, tapi tak rasa nak khidmat pada agama Allah. Itu risiko besar menyebabkan iman tak naik. Mengaji bukan tak mengaji, mengaji. Bukan tak pernah hadir kuliah, selalu. Tapi hati tak rasa apa. Tak menangkap, tak menikui orang Kedah tak. Jadi kita ni subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, mesti ada khidmat pada agama Allah. Contoh, dalam kampung kita, masjid kita tu, masjid kita lah, masjid contohnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masjid kotor, tandas masjid tak bersih. Tengok sejadah masjid busuk. Jadi kita tu tak rasa nak khidmat pada rumah Allah. Itu bahaya juga, menurunkan iman. Jadi subhanallah, walaupun kita ni bukan dilantik sebagai syiar pun, tapi kita rasa kita nak khidmat kepada rumah Allah. Jadi itu akan meningkatkan iman kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi khidmat ni bukan perlu orang bayar gaji. Surau kita ni nak kena suruh, bila tak bersih nak kena suruh. Cuba jadi orang yang nak khidmat di rumah Allah. Tahu tak apa kelebihan menyapu sampah di masjid? Sapu sampah di masjid tu ialah merupakan mahar kahwin dengan bidadari dalam syurga esok. Kadang kita tengok siap masjid, orang tua sapu masjid, kamu ingat biasa-biasa ke orang tu, tak tahu macam mana dalam syurga esok. Mas kahwin dengan bidadari di akhirat esok, menyuci rumah Allah. Tak kira masjid, tak kira surau. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau kamu dengar saja, dengar aja. So tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Akan dipertanggung jawab di akhirat esok. Kamu tak aman dengan ilmu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu tanda-tanda, di antara tanda orang yang lemah iman. Banyak lagi. Bila kita tahu tu tanda-tanda dia, apa pula penawar dia? Penawar dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, penawarnya ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Penawarnya ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sentiasa meneliti ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau nak meneliti Al-Quran, kena baca Al-Quran. Jadi Quran itu menyebabkan bertambah iman kita. Dia macam cas bateri. Baca sampai suka baca. Tak baca nak baca, tak baca nak baca. Quran itu nawar kepada orang yang lemah iman. Yang kedua, berasa mengusahakan diri nak mengagungkan Allah. Jadi kalau nak mengusahakan diri mengagungkan Allah, jadi dia ialah melalui jalan zikrullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai jadi ahlu zikir. Sampai jadi ahlu zikir. Jadi sebab tu ahlu zikir ni, dia tak boleh pisah dengan tasbih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak boleh pisah dengan tasbih. Tasbih ni alat ingat kat Tuhan. Tasbih alat ingat pada Allah. Jadi orang kalau dah duduk di kedudukan ahlu zikir, kalau tertinggal tasbih, seperti orang hari ni tertinggal handphone. Galak suruh handphone pergi tinggal pula. Payuh lah hari ni nak telefon orang. Kalau orang tertinggal tasbih, jadi dia akan rasa seperti mana orang tertinggal handphone. Penting alat nak menghubungkan diri dengan Allah. Seterusnya, masalah Sayyidina Muhammad selalu duduk di majlis ilmu.
Maka ilmu ni meningkatkan iman kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kena memperbanyakkan amal-amal yang soleh. Ibadat kena banyak, siang, malam, pagi, petang. Susunah nak buat apa. Dia sebagai, dia orang panggil top up. Kita dah ada lah top up kita, tambah lagi. Jangan bagi habis. Allahu Akbar. Dan mempelbagaikan ibadat, bukan sekat sembahyang. Zikrullah, baca Al-Quran, sedekah, selawat dan sebagainya. Kena buat macam-macam ibadat. Allahumma salli ala sayyidina. Ibadat ni, sebab setiap ibadat itu rasa tak sama. Kamu tengok contoh laksa, mi, kotiau, bihun, semua panjang-panjang kan. Bila kita rasa oh, bihun rasa macam ni, kotiau rasa macam ni, laksa kata macam ni. Ibadat pun sama. Bayang rasa macam ni, zikrullah rasa macam ni. Ini untuk rohani kita, tak sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi apa dia penawar dia? Kena takut su'ul khatimah. Takut mati dalam keadaan luar daripada Islam. Auzubillah min dzalik. Takut mati tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah, akan menyebabkan iman kita bertambah. Bila mana kita takut, kita doa lah. Jangan doa. Dan kita akan harap, ya Allah, selamatkanlah aku daripada mati su'ul khatimah. Bagilah aku mati bagilah aku mati husnul khatimah. Itu menambahkan iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang akan menyebabkan iman kita bertambah ialah selalu ingat mati. Lalu ingat mati. Duk tengok orang mati menyebabkan kita duk ingat, bila aku nak mati. Bila duk ingat mati, kita akan membuat persediaan yang terbaik untuk mati. Iman akan bertambah. Yang seterusnya, sentiasa mengingati alam akhirat. Sebab itu Nabi Allah Isa AS pesan kepada golongan Al-Hawariyin, para pengikut dia, kalau kamu nak berkawan, berkawanlah kamu dengan orang yang kalau kamu bercakap dengan dia, ilmu kamu bertambah. Kalau kamu melihat wajahnya, kamu teringatkan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu tengok kehidupan dia, kamu akan teringat kehidupan di alam akhirat. Kamu tengok tingkah lakunya, kamu akan teringat pada kehidupan di alam akhirat, menyebabkan kamu merindu akhirat, menambahkan iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, antara lain penawarannya adalah sentiasa berzikrullah. Sentiasa berzikrullah. Jadi zikrullah itu akan menambahkan keimanan kita. Seterusnya, penawarnya selalu bermunajat dengan Allah. Kan ada masa bangkit awal, sebelum orang lain bangkit, kita bangkitlah. Kita cakap dengan Tuhan, kita muhasabah diri, kita menangisi diri kita dan sebagainya. Cakap dengan Tuhan. Dengan orang rajin kita berhubung, telefon lah, WhatsApp lah dan sebagainya. Dengan Tuhan tak pernah buat pun. Jadi buat hubungan baik dengan Allah. Antara lain penawarnya memendekkan angan-angan. Lah ni umur 20, 21, 22 dan menjangkakan umur sampai umur 60, 70. Putuskan. Banyak kita tengok orang muda mati. Allahumma salli ala sayyidina. Kita tak akan termasuk tak dalam kumpulan orang muda mati? Adakah kita akan termasuk dalam kumpulan orang muda yang mati sebelum tua? Tak mungkin. Jadi tu saya fikir jauh lah, potong-potong saja, takut tak sampai lagi tangan-tangan tu. Tu pun akan menambah iman kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan selalu fikir nambah iman ni. Selalu fikir dunia ni hina.
Dia biar orang ni orang dapat. Bukan ada kemuliaan pun, ada apa, tak ada. Dunia ni, itu kata ulama, ad-dunya aqallu minal qalili wa adhallu minal dhalili. Dunia ni aqallu minal qalili, lebih sedikit daripada perkara yang sedikit, wa adhallu minal dhalili, lebih hina daripada perkara yang hina. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi tengok orang rumah besar, duit banyak, kereta besar, semua tu tak pandang. Kita tak pandang. Sebab dia sikit daripada perkara yang sikit, dia lebih hina daripada perkara yang hina. Tapi dunia ni kalau dia tukar jadi akhirat, dia bukan dunia, dia akhirat. Kereta guna buat apa? Pergi mengajak, pergi mengaji. Guna motor buat apa? Pergi mengajak, pergi mengaji. Handphone guna buat apa? Cari ilmu dan sebagainya. Makna akhirat. Tapi kalau benda tu kita guna untuk dunia, jadi dunia. Tapi kalau benda tu kita guna untuk akhirat, nama dia akhirat. Duit ringgit kita guna untuk dunia, tak ada niat akhirat, nama dia dunia. Tapi kalau kita guna untuk akhirat, namanya akhirat. Allahumma salli ala sayyidina. Itu yang sebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ialah jabatan ke akhirat. Macam mana kita nak dapat akhirat kalau kita tak menggunakan dunia untuk akhirat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Seterusnya yang akan menyebabkan iman kita naik, iman kita meningkat, kita mencintai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh. Tengok muka dia apa? Rasa semangat nak sembahyang, rasa semangat nak mendirikan ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kemudian perkara yang akan menambah iman ialah sentiasa merendahkan diri, tak rasa diri tinggi. Seperti mana yang Allah sebut, wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan atas muka bumi dalam keadaan merasa hebat. Jangan pernah rasa kita lebih baik daripada orang lain. Tengoklah siapa pun, jadi rasakan diri kita lebih hina, lebih rendah daripada dia. Lebih-lebih lagi mempertikaikan yang duduklah hati orang. Kata orang tu tak ikhlas kerana sekian-sekian. Tu saya baca lah benda tu. Awak kita ni baik sangat ke? Kita ni ikhlas sungguh ke? Duk baca kesalahan orang, duk baca jahat orang, duk baca buruk orang. Kita tak baca yang Tuhan nak baca kat kita. Kita tak tahu kita ni nak selamat ke tak di akhirat esok, tak tahu lagi. Nak selamat ke menyeberang siratal mustaqim, tak tahu lagi. Alam kubur nak boleh lepas ke jawab dengan malaikat, tak tahu lagi. Mati nak boleh kata la ilaha illallah ke, belum tahu lagi. Tu orang yang mendabik dada, menyombong diri, memburukkan orang lain, petikai orang lain. Dalam itu ada satu hamba Allah, kerja dia mendapat pendapatan apa? Tak kenal. Dia kira kritik orang. No? Dia seorang yang betul, orang lain tak betul. Dia tak kenal orang. Dia tak kenal orang. Pak Sumit pun dia kritik. Tak kenal siapa tu. Kita siapa, dia siapa. Jadi cara menjawab sombong. Cara dia mempelekehkan orang tu, para ulama, ustaz-ustaz tu. Nampak ketinggian diri dia. Jangan jadi macam tu. Kita tak tahu orang, kita tak kenal orang, kita pelekeh siapa? Entah-entah. Saya takut. Sebab wa'lamu anna luhumal ulama'i masmumah. Ketahuilah bahawasanya masalah Sayyidina Muhammad, daging ulama' tu beracun. Bila dia pelekeh Pak Sumit, saya kata dia kena dah. Dia mesti kena. Cari pasal. Siapa orang tu dengan Tuhan? Cari duit dengan cara macam tu. Jadi selamatkan diri daripada jadi orang macam tu. Bahaya diri kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Rendah diri. Na'udzubillah min dzalik. Cukup sekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada risiko iman rendah, iman jatuh, iman menurun. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa menyelamatkan kita
dan mengakhirkan hidup kita dengan kehidupan yang baik dan membahagiakan kita dengan kehidupan yang bahagia di alam yang kekal esok. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك اللهم نوّر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.